Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazman Aiman bin Arif, bernombor metrik 2012973. Di sini saya akan memberikan sedikit tazkirah mengenai hikmah di sebalik pandemik COVID-19. Kini, seluruh dunia diuji dengan penularan pandemik COVID-19. Sejak itu, dilihat banyak pihak terkesan akibatnya dalam menempuhi kehidupan seharian. Di Malaysia, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP mengubah sedikit sebanyak cara kehidupan kebanyakan rakyat. Hal ini kerana pergerakan setiap orang sangat terbatas, tidak seperti kebiasaannya. Contohnya, orang ramai tidak dibenarkan bebas bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau keluar bekerja atau bersosial di tempat awam atau lain-lain lagi. Langkah yang diputuskan kerajaan ini bertujuan menghentikan penularan pandemik COVID-19. Justeru, tidak mustahil jika ada segelintir yang bersikap negatif umpama tidak reda dengan takdir disebabkan kesukaran yang perlu dilaluinya ketika ini. Allah Subhanahu Taala berfirman, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Daripada surah Ali Imran ayat 191. Menurut Imam Tabari dalam tafsirnya bahawa perkataan haza ini yang bermaksud ini dalam ayat terbabit merujuk apa sahaja ciptaan Allah di langit dan bumi adalah bukan sesuatu yang sia-sia. Justeru, refleksi daripada ayat terbabit adalah bahawa setiap orang tidak perlu sedih dan rasa terbeban ketika mengharungi kesukaran saat wabak ini. Sebaliknya, mereka wajib meyakininya sebagai satu ujian, dan di situ pasti terdapat 1001 hikmah yang dikurniakan Yang Maha Kaya. Antara hikmah di sebalik wabak ini ialah terbukanya pintu bagi orang ramai untuk melakukan amal kebaikan. Terzahirnya di mana semua lapisan masyarakat tanpa mengira latar belakang yang tidak putus membantu dalam menyumbang tenaga maupun harta mereka demi kesejahteraan orang lain. Ada juga segelintir yang mengorbankan masa dan tenaga siang dan malam dikala orang lain beristirahat di rumah, seperti petugas di barisan hadapan dalam kalangan doktor, jururawat, polis dan tentera. Ada sebahagian yang sukarela menghulurkan bantuan bekalan makanan untuk mereka yang dalam kesusahan, seperti orang gelendangan, ibu tunggal dan orang yang hilang pendapatan harian. Sehingga di saat apabila keperluan peralatan perlindungan diri iaitu PPE yang begitu tinggi dalam kalangan petugas hospital, maka muncul dari pelbagai pihak termasuk dalam kalangan agensi kerajaan, swasta dan badan bukan kerajaan maupun individu yang segera menyumbang idea dan tenaga untuk menyediakannya. Malah ada juga individu dermawan turut mengambil berat hal ehwal masyarakat di sekeliling mereka, tidak kira sama ada di kampung maupun bandar. Ini adalah satu amal atau sedekah jariah yang besar ganjarannya di sisi syarak. Di sebalik hikmah orang lain berada dalam kesulitan, maka ada yang tampil memenuhi hajat saudaranya di mana ia sangat dituntut dalam agama. Lebih-lebih lagi ketika umat Islam berada di dalam bulan Ramadan, Nabi SAW dikatakan orang yang paling dermawan ketika berada di bulan tersebut. Selain itu, Allah berfirman mengenai kurniaannya yang digandakan terhadap dermawan, iaitu sesungguhnya orang-orang lelaki yang bersedekah dan orang-orang perempuan yang bersedekah, serta merta mereka memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik atau ikhlas.
akan digandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya, dan mereka pula akan beroleh pahala yang mulia. Daripada surah Al-Hadid ayat ke-18. Maka umat Islam mestilah bersabar dalam setiap ujian yang diberikan oleh Allah, kerana setiap perkara yang berlaku mesti mempunyai hikmahnya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.